Dalam video ini, kami akan menerangkan Clown Town. Sekumpulan kawan terkandas di sebuah bandar kecil yang kelihatan lengang dan mendapati diri mereka diintai oleh sekumpulan psikopat yang ganas berpakaian seperti badut. Adakah mereka akan melarikan diri dari keganasan? Mari kita ketahui di Clown Town. Clown Town bermula dengan menunjukkan adik-beradik bernama Ricky dan Megan bermain dengan pengasuh mereka. Disebabkan hari sudah lewat, pengasuh menyuruh anak-anak tidur. Selepas mengiringi mereka ke bilik mereka dan mengucapkan selamat malam, pengasuh itu kemudian turun semula ke bawah untuk membersihkan mainan. Tidak lama kemudian, kedengaran bunyi yang kuat dari bilik kanak-kanak itu. Pengasuh segera naik ke atas untuk memeriksa keadaan. Ketika pengasuh hendak membuka pintu bilik kanak-kanak, tanpa diduga, seseorang menikamnya hingga mati. Adegan itu kemudian beralih ke sebuah restoran di sebuah bandar kecil yang ditetapkan beberapa dekat selepas itu kejadian. Di dalam restoran itu, terdapat dua orang pekerja yang sedang makan tengah hari sambil berbual, sebelum ini meneruskan rancangan mereka untuk meninggalkan bandar. Tidak lama kemudian, 4 orang anak muda datang ke restoran untuk bertanyakan laluan ke bandar daripada Columbus. Mereka juga diberitahu jalan pintas untuk sampai ke destinasi dengan cepat oleh syarif yang berlaku untuk berada di sebuah restoran. Selepas menerima jalan pintas daripada syarif, sila like dan subscribe channel kami. Terima kasih. 4 anak muda itu segera meneruskan perjalanan mereka. Jill, gadis berpakaian merah, kelihatan sangat bersemangat untuk pergi ke bandar Columbus kerana mereka merancang untuk melihat konsert di sana. Begitu juga teman lelakinya, Mike, yang memandu kereta. Sementara itu, rakan mereka, Brad dan Sarah, kelihatan sangat menikmati perjalanan itu, walaupun mereka tidak pernah ke bandar. Namun, kegembiraan mereka hilang seketika, selepas Jill menyedari telefon bimbitnya ada hilang. Selepas mencari di dalam kereta, telefon itu masih tidak ditemui. Jill kemudian menganggap bahawa telefon bimbitnya mesti ditinggalkan di restoran ketika mereka hendak bertanya arah kepada juruang. Sarah cuba menelefon telefon bimbit Jill dan seseorang mengangkatnya dan berkata ia ada ditinggalkan di restoran. Apabila Jill dan rakan-rakannya merancang untuk berpatah balik, lelaki itu berkata mereka tidak perlu kembali restoran dan menyuruh mereka menunggu di bandar Clinton yang sebaris dengan mereka destinasi. Pada mulanya, golongan muda tidak mengesyaki sedikit pun. Tetapi apabila mereka tiba di bandar Clinton, Jill dan rakan-rakannya merasakan bahawa ada sesuatu pelik tentang bandar yang kelihatan seperti bandar mati, kerana tiada seorang pun kelihatan di sana. Mereka kemudian merayau-rayau di pekan terpencil itu, tetapi masih tidak bertemu sesiapa. Sebaliknya, dua pekerja yang telah singgah di restoran untuk makan tengah hari tidak menyedari bahawa seseorang telah mengikuti mereka sejak mereka meninggalkan restoran. Malam menjelma, namun tiada tanda orang yang akan menghantar telefon bimbit Jill. Kerana dia telah menunggu terlalu lama, Jill menyerahkan telefon bimbitnya dan menjemput rakan-rakannya untuk keluar dari bandar Clinton dengan segera. Tetapi malangnya, kereta mereka tiba-tiba rosak dan telefon bimbit yang lain tidak dapat isyarat. Mereka cuba mencari bantuan, tetapi, walaupun mereka menjerit sekuat hati, tiada siapa yang datang. Malah suasana di bandar itu semakin gelap apabila hari semakin gelap. Tiba-tiba, Jill ternampak seorang lelaki botak memakai solekan badut di sebelah jalan. Tidak lama kemudian, mereka dikejutkan dengan sebuah kereta yang lalu di atas jalan. Ternyata kereta itu adalah kereta yang dipandu oleh dua pekerja itu yang turut diarahkan ke bandar Clinton sebagai jalan pintas terpantas ke destinasi mereka. Jill dan rakan-rakannya kemudian meminta bantuan dua pekerja itu. Namun, sebelum beredar dari situ, tiba-tiba muncul seorang lelaki dari arah belakang pekerja itu kereta dan segera menyerang salah seorang pekerja. Dia juga memakai solek badut, sama seperti lelaki botak yang Jill pernah lihat. Tetapi kengerian mereka tidak berakhir di situ. Tidak lama kemudian, datang seorang lelaki berambut panjang dengan solekan badut yang kelihatan seperti dia mahu untuk berseronok dengan mangsanya. Lelaki berambut panjang itu kemudian menuang petrol ke atas salah seorang pekerja yang sedang terbaring. Kepada kecederaannya dan segera membakarnya hidup-hidup. Melihat kejadian dahsyat itu, Jill dan rakan-rakannya segera melarikan diri dari tempat itu. Kerana mereka tidak dapat keluar dari bandar Clinton, mereka memutuskan untuk mencari peti keselamatan yang cukup tempat persembunyian daripada mengejar lelaki badut sadis.
Mereka berlima nyaris terperangkap apabila seorang badut botak mengintai serpihan bas tersebut. Mereka bersembunyi di dalam. Jill dan yang lain cuba untuk tidak mengeluarkan suara sedikit pun, walaupun hati mereka berdegup sangat laju. Selepas badut botak itu pergi, mereka kemudian mencari tempat tinggal yang lebih selamat. Namun, tanpa disedari oleh yang lain, Jill yang berada di belakang telah diculik oleh geng badut sadis apabila rakan-rakannya hendak memasuki RV yang rosak. Sarah, yang akhirnya menyedari bahawa Jill telah menghilangkan diri, kemudian memberitahu rakan-rakannya. Namun, seorang lelaki badut berpakaian kemas tiba-tiba datang dan mereka semua segera masuk ke dalam kereta untuk berlindung. Walaupun Sarah dan yang lain pernah mengetuk pintu dan tingkap RV yang rosak, itu tidak menghalang geng badut daripada menyerang mereka. Badut cuba memecahkan kaca dan menakutkan sasaran mereka. Sarah dan yang lain menjadi lebih panik dan ketakutan. Apabila mereka semakin tertekan, seorang lelaki tua tiba-tiba muncul dan membantu mereka menyelinap keluar secara diam-diam dari tempat persembunyian mereka. Orang tua itu kemudian menyuruh mereka mengikutnya, walaupun dia tidak memberitahu di mana dia berada. Mike kelihatan curiga, tetapi mereka tidak mempunyai pilihan selain mati seperti salah seorang pekerja. Ternyata lelaki tua itu membawa mereka ke tempat persembunyiannya di sebuah bangunan terbiar. Lelaki tua itu pernah menjadi penduduk bandar Clinton sebelum kumpulan badut sadis datang dan menguasai kota itu. Walaupun sekumpulan badut sadis berkeliaran di bandar, polis seolah-olah menutup mata-mata, jadi dia memutuskan untuk bersembunyi di tempat yang selamat kerana dia tidak dapat keluar dari bandar. Brad melihat potret keluarga dengan dua anak yang dipamerkan lelaki tua itu di tempat persembunyiannya tempat. Ketika lelaki tua itu sedang menceritakan kisah hidupnya, tiba-tiba terdengar bunyi bising di pintu masuk. Geng badut sadis nampaknya berjaya menghidu kesan pelarian mereka dan berjaya menemui tempat persembunyian lelaki tua itu. Lelaki tua itu kemudian mengarahkan Sarah dan yang lain melarikan diri melalui pintu belakang. Bagaimanapun, seorang lelaki badut yang berpakaian kemas berjaya menyerbu masuk dan menyerang hendak pekerja tersebut. Sarah dan rakan-rakannya cuba membantu pekerja itu. Tetapi malangnya, pekerja itu terperangkap dalam bilik berkunci dan badut sadis itu menyeksanya untuk kematian. Sarah dan kawan-kawannya bersama lelaki tua itu, kini terpaksa berhadapan dengan badut berambut panjang lelaki yang sangat bercita-cita tinggi untuk membunuh mereka semua. Dalam keadaan panik, mereka melarikan diri secara bersurai. Mike melarikan diri bersama lelaki tua itu, manakala Sarah cuba melarikan diri ke bumbung bangunan dengan Brad. Sarah dan Brad semakin terpencil kerana seorang lelaki badut berpakaian kemas yang kelihatan agak bijak perasan jejak mereka melarikan diri dan mengikuti mereka berdua ke bumbung bangunan. Tiba di atas bumbung bangunan, Brad segera menemui tempat persembunyian yang agak selamat. Tetapi tidak begitu dengan Sarah. Akibatnya, lelaki badut itu segera menyerang hendak Sarah dan mahu membunuhnya dengan menjatuhkannya dari bumbung. Brad tidak berhenti, dia bergegas membantu Sarah dan melawan lelaki badut itu dengan sekuat tenaga. Brad berjaya merampas linggis besi yang menjadi senjata utama lelaki badut itu dan tanpanya berfikir, dia segera membunuh badut itu dengan linggis. Mike dan lelaki tua itu berjaya meloloskan diri dari pengejaran lelaki badut berambut panjang itu. Mereka kemudiannya berjaya ke bumbung dan bertemu Sarah dan Brad yang masih terkejut dengan kejam itu serang. Brad secara tidak sengaja menjumpai telefon bimbit Jill di dalam poket lelaki badut itu. Bukan itu sahaja, dia juga mengenali tatu di lengannya yang dilihatnya pada seseorang ketika mereka singgah di sebuah restoran. Ternyata lelaki badut itu adalah salah seorang pelayan restoran yang mungkin sengaja mencuri telefon bimbit Jill untuk menyediakannya. Apabila Sarah dan rakan-rakannya bergegas untuk melarikan diri dari bandar Clinton dengan bantuan lelaki tua, Jill yang diculik oleh sekumpulan badut masih hidup dan kini ditawan di ibu pejabat mereka. Dalam geng badut sadis rupanya ada badut perempuan yang suka buat menatap muka mangsanya dengan solek badut, seperti yang dia lakukan kepada Jill. Sementara itu, Sarah dan rakan-rakannya cuba meninggalkan bandar Clinton dengan menggunakan kereta kepunyaan pekerja. Tetapi tiba-tiba mereka dihalang oleh seseorang yang muncul dari tepi jalan. Brad keluar dari kereta untuk melihat siapa yang menghalang mereka melarikan diri dengan berdiri di tengah-tengah jalan itu.
Ternyata yang muncul ialah seorang lelaki tua yang tubuhnya dipenuhi luka dan bertudung dalam darah. Apabila Brad cuba mendekatinya, badut sadis itu muncul semula dan menyerang hendak mereka. Brad berjaya melarikan diri dan berlari sejauh mungkin sehingga dia akhirnya menemui sebuah rumah dengan lampu pada. Brad kemudian berharap untuk meminta bantuan pemilik rumah. Dia kemudian masuk ke dalam rumah, dan bertemu dengan seorang wanita tua yang sedang duduk. Brad kemudian meminta bantuan wanita tua itu, tapi dia suruh dia tunggu anak dia sampai. Brad yang mencurigakan melihat potret keluarga di rumah wanita tua itu, keluarga yang sama potret yang dilihatnya di tempat persembunyian lelaki tua yang telah membantu mereka. Wanita itu kemudian memberitahu Brad bahawa suaminya melarikan diri selepas mengetahui bahawa isterinya dan dua kanak-kanak telah membunuh pengasuh mereka dengan kejam. Brad kemudiannya melihat lelaki badut berambut panjang itu hendak memasuki rumah wanita itu. Dia segera bersembunyi di suatu tempat dan terdengar perbualan lelaki badut itu dengan wanita itu yang memiliki rumah itu. Ternyata lelaki badut berambut panjang itu adalah seorang budak lelaki bernama Ricky yang berada dalam keluarga potret. Di ibu pejabat badut, lelaki badut botak dan rakan-rakannya yang lain berjaya menyerang hendak Mike dan Sarah, kemudian mengurung mereka bersama-sama dengan Jill. Ternyata polis tidak pernah mengesan tindakan kumpulan badut sadis itu kerana mereka mendapat sokongan penuh Sheriff yang sengaja mengarahkan mereka ke pekan. Kerana matahari hampir naik, kumpulan badut sadis kemudian membunuh mangsa mereka satu demi satu. Mereka kemudian memulakan hukuman mati dengan membunuh Jill secara kejam. Apabila mereka hendak meneruskan hukuman mati, Sheriff dan Ricky bertengkar hebat yang berakhir dengan tikaman Ricky. Sheriff mati serta-merta. Sebaliknya, Brad yang mengekori Ricky secara rahsia tidak mensia-siakan peluang untuk membebaskan diri kawan-kawannya apabila sekumpulan badut bergaduh dengan Sheriff. Mike berjaya membunuh salah seorang ahli kumpulan badut yang membawa kapak. Brad dan rakan-rakannya segera melarikan diri dari tempat itu, sebelum mereka menyedari bahawa salah satu daripadanya kawan-kawannya telah meninggal dunia. Brad dan Sarah berjaya mencari kenderaan terpakai, bersama-sama geng sadis yang lain badut yang menyedari bahawa tawanan mereka telah melarikan diri. Brad dan Sarah kemudian menaiki kenderaan itu. Mereka terpaksa meninggalkan Mike yang ditangkap oleh lelaki badut botak dan berduel sehingga kedua-duanya daripada mereka mati. Brad dan Sarah berjaya meninggalkan bandar Clinton, walaupun seluruh badan mereka ditutup dengan luka dan trauma yang menyakitkan daripada apa yang mereka alami di bandar menghantui mereka untuk hidup. Filem ini berakhir dengan menunjukkan Ricky dan seorang badut wanita yang ternyata kakaknya, Megan, merenung pemergian Brad dan Sarah dengan ekspresi yang sukar untuk dijelaskan. Terima kasih kerana menonton channel kami. Tolong beri sokongan anda dengan layari peti deskripsi channel ini di bawah. Sokongan anda sangat diperlukan untuk channel ini terus beroperasi. Sila like dan subscribe channel kami. Terima kasih.